أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي جعل رمضان شهرا مباركا وفرض فيه الصيام وعد فيه فضلا كبيرا وأجرا عظيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبنا الكريم ورسولنا العظيم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وقد فاز المتقون. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita beroleh kejayaan, kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Khatib mengingatkan para jemaah agar memberi sepenuh perhatian kepada khutbah yang akan disampaikan dan tidak melakukan perkara-perkara yang boleh mengurangkan pahala Jumat seperti berbual-bual dan menggunakan handphone. Marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati khutbah yang bertajuk meraih keistimewaan Ramadan dalam mendidik diri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Ramadan al-Mubarak adalah bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak keistimewaan dan manfaat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-Nya pada bulan ini. Antara manfaat yang paling utama ialah mendidik orang yang beriman agar sentiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama melalui ibadah puasa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba
Maksudnya, wahai orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa seperti mana diwajibkan atas orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa kepada Allah. Puasa bukanlah semata-mata menahan diri daripada lapar dan dahaga, tetapi puasa adalah untuk mendidik pribadi menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, lagi berbudi kepada manusia, berusaha mengingati kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala kebaikan dan ketaatan, menjauhi segala larangan kemaksiatan, sama ada melalui perkataan, perbuatan ataupun hati. Puasa juga mendidik kita mengatasi tekanan nafsu yang kuat. Kerana orang yang sentiasa kenyang akan bertambah tinggi rasa keinginannya menurut nafsu yang sukar untuk dikawal. Oleh sebab itu, puasa mendidik kita agar terselamat daripada godaan dan pengaruh yang nafsu jahat. Imam At-Tirmizi rahimahullah menukilkan sebuah hadis daripada Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shaum junnah." Maksudnya puasa itu adalah perisai. Puasa diumpamakan sebagai perisai, kerana orang yang berpuasa akan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan diri daripada dipengaruhi nafsu jahat. Demikian juga puasa mendidik kita untuk menjaga kesihatan dengan cara mengambil makanan yang berkualiti dan menurunkan kuantiti makanan yang dimakan, kerana sebahagian penyakit berpunca daripada makanan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullahu taala daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maksudnya wasumu tasihhu. Maksudnya berpuasalah kamu akan beroleh kesehatan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, amalan-amalan yang disyariatkan dalam bulan Ramadan mampu untuk memberikan beberapa didikan kepada kita. Sebagai contoh, melalui sedekah, salat sunat tarawih, tadarus Al-Quran dan iktikaf dalam masjid. Ramadan mendidik kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kita dididik oleh Ramadan agar mengukuhkan persaudaraan dan melupakan persengketaan melalui solat secara berjamaah. Ramadan juga mendidik kita menjadi orang yang pemurah dengan menginfakkan harta, sama ada dengan cara zakat, wakaf ataupun sedekah, serta melalui penyediaan wadah berbuka puasa untuk mereka yang memerlukan. Andai kata kita gagal menerima didikan ini, tidak mampu berpuasa lahir dan batin, tidak mampu menghengkang anggota lahiriah daripada perkara maksiat, tidak mampu memadamkan dendam kesumat sesama sendiri, tidak mampu meninggalkan perkara dusta dalam percakapan dan perbuatan, tidak meminat menginfakkan harta walaupun sedikit, maka ia berarti kita tidak mendapat apa-apa didikan daripada bulan yang mulia ini. Ini bermakna puasa kita tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sia-sialah puasanya. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi wa laysa lillahi fi an yada'a ta'amuhu wa syarabahu." Maksudnya, sesiapa tidak meninggalkan perkataan bohong dan melakukannya, maka tidak ada hajat bagi Allah Subhanahu wa taala pada makanannya dan minumannya yang ditinggalkan. Oleh demikian, alangkah ruginya jika kita tidak mengambil kesempatan untuk melipat gandakan ibadah pada bulan yang berkat ini dan mendidik diri ke arah yang lebih baik.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sedar tidak sedar, hari ini adalah hari ke-9 kita berada dalam bulan Ramadan. Ini bermakna hanya tinggal 20 hari sahaja lagi sebelum Ramadan berlalu pergi meninggalkan kita. Justru marilah kita mempertingkatkan usaha untuk meraih segala manfaat dan keistimewaan Ramadan pada tahun ini dalam mendidik diri ke arah lebih baik untuk memperolehi kebaikan di dunia dan akhirat. Semoga kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat, keampunan daripada dosa-dosa dan dilepaskan daripada api neraka. Diriwayatkan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'itqun minan nar." Maksudnya, dan bulan Ramadan itu bahagian awalnya adalah rahmat, pertengahannya merupakan keampunan, dan akhirnya merupakan kelepasan daripada api neraka. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Seterusnya, marilah kita mengambil beberapa rumusan daripada khutbah pada hari ini. Antaranya, yang pertama, umat Islam wajib meyakini bahawa puasa dalam bulan Ramadan adalah satu kewajipan yang pasti mengandungi hikmah yang banyak. Kedua, umat Islam adalah menjadikan bulan Ramadan dan amal ibadah seperti puasa, salat tarawih, bacaan Al-Quran dan sedekah sebagai satu madrasah yang dapat mendidik diri dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, limpahan rahmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan lebih ketara dan lebih banyak pada permulaan Ramadan, manakala pengampunan daripada dosa-dosa pula ketara dan lebih banyak pada pertengahannya, dan kelepasan daripada api neraka menjadi lebih banyak dan ketara pada hari-hari terakhir Ramadan. Akhirnya, marilah bersama-sama kita menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 148. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Maksudnya, dan bagi tiap umat pada arah kiblat yang masing-masing menujunya. Oleh itu berlomba-lombalah kamu mengerjakan kebaikan, kerana di mana sahaja kamu berada, maka Allah tetap akan membawa kamu semua berhimpun pada hari kiamat yang untuk menerima balasannya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك فاشرف عبادك اسعد العرب والعجب وامام طيبه والحرم ومنبع العلم والحلم والحكمه والحكم وترجمان لسان القلم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا
ittaqullaha haqqa tuqatih la'allakum tuflihun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mimbar menyuruh agar kita sentiasa berwaspada dan mengikuti nasihat yang diberikan oleh pihak berkuasa dari masa ke semasa, sama ada yang berkaitan dengan kemungkinan banjir maupun keadaan perairan untuk apa saja aktiviti. Pada masa yang sama kita hendaklah sentiasa melakukan kawalan pendiri dengan sebaik-baiknya bagi mengelakkan terdedah pada bahaya wabak penyakit. Teruskanlah memohon keampunan dan memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar diangkat segala wabak dan musibah daripada kita dan dikurniakan keselamatan dan kesejahteraan bagi diri, keluarga, masyarakat, negeri dan negara. Qala Allah taala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah mendidik kami, menjaga kami semenjak dari mereka kecil. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami, ibu bapa kami, ahli keluarga dan guru-guru kami. Limpahkanlah kesejahteraan, kedamaian